Antara paparan menarik hari ini, didakwa gaya tangan Ella seperti simbol Illuminati, netizen respon mengarut. Aceh dirawat di hospital ada benjolan belakang badan. Saksi ketujuh dakwa telefon bimbit Abby Liu ada sejarah layari laman web lucah. Hanya dia yang mahu duet dengan saya, lain pandang serong, Jafar on. Kakak bongkar gaji Asif Suhaimi diguna bapa main judi. Kakak kepada pempengaruh Asif Suhaimi membuat pendedahan mengejutkan di media sosial semalam apabila diakui sudah tidak tahan dengan sikap bapa mereka yang menyalahgunakan wang hasil titik peluh Asif untuk bermain judi dan membeli barang terlarang iaitu dadah. Menerusi perkongsian di Facebook, wanita yang dikenali sebagai Siti Nurul Atina ini terpaksa menceritakan perkara tersebut kerana tidak mahu dirinya berterusan difitnah oleh bapa sendiri yang mendakwa Tina mengambil wang milik adiknya Asif. Sehinggakan Asif pernah beberapa kali mengadu perbuatan bapanya yang kerap bermain judi di rumah. Ujar Tina lagi, dia mempunyai banyak bukti rakaman mengenai perkara itu. Bercerita dengan lebih lanjut, Tina memberitahu wang lebihan yang berjumlah RM3,000 itu telah dikirimkan kepada sepupu rapat Asif untuk membeli barang keperluan Asif termasuk makan minumnya. Tambah Tina, perkara itu juga dilakukan mereka tanpa pengetahuan si bapa kerana sekiranya lelaki itu tahu, dia akan meminta wang tersebut dari sepupu Asif. Bukan itu sahaja, lelaki itu juga pernah memaksa Asif meminta gaji daripada Syami, walhal ketika itu belum tiba masanya untuk pembayaran gaji. Difahamkan punca lelaki itu menuduh Tina mengambil hak Asif baru-baru ini kerana tidak puas hati Tina tidak mengirim wang kepada bapanya. Pelakon dan pengacara Jafar On akui terkesan dengan pemergian sahabat baiknya Allahyarhamah Rohana Jalil yang menghembuskan nafas terakhir lewat malam Selasa lalu. Ketika ditemui wartawan, Jafar yang mempunyai ikatan saudara dengan arwah berkata dia tidak akan melupakan semua kenangan yang pernah dilakukan bersama. Malah Jafar akui senang berkawan dengan arwah selama hampir 40 tahun berkenalan. Jafar berkata demikian ketika ditemui sejurus selesai proses pengebumian arwah di Tanah Perkuburan Islam USJ22 pada Rabu lepas. Terdahulu, Allahyarhamah Rohana Jalil atau nama sebenarnya Dara Abdul Jalil, 68 tahun, telah menghembuskan nafas terakhir di Hospital Chancellor Tuanku Muhriz HCTM, Universiti Kebangsaan Malaysia kira-kira jam 11.33 malam pada hari Selasa 20 Jun 2023. Rohana yang popular menerusi lagu rayuanku itu telah dirawat di hospital sejak April lalu disebabkan kebocoran usus dan terpaksa diletakkan di wad pemantauan. Untuk info, arwah mendirikan rumah tangga dengan Jahangir Khan pada 1984 dan dikurniakan 3 orang cahaya mata termasuk pelakon dan penyanyi Kila Ferry. Dia seorang sahabat yang memahami siapa diri saya. Lepas tu, dalam ramai-ramai artis popular, hanya dia yang saja yang mahu berduet dengan saya. Dia terima seadanya apa yang saya masak. Suka sangat asam pedas saya. Jadi saya rasa selepas yang dia sakit tu ialah hari yang last kali saya buat show dekat Tazah Masalam, dia berduet dengan saya. Itulah satu kenangan yang takkan saya lupa. Kes gangguan seksual melibatkan pendakwa bebas Abby Liu masih lagi belum selesai dan sedang dibicarakan di mahkamah. Terbaharu, juru analisis kanan audio video polis Diraja Malaysia PDRM,
Asisten Superintendent Latifah Abdul Aziz 43 tahun selaku saksi ketujuh memaklumkan bahawa terdapat sejarah melayari laman sesawang lucah pada telefon bimbit yang dianalisisnya. Hasil daripada siasatan dan analisis yang dilakukan, ia mendapati bahawa sejarah laman sesawang yang terdapat di dalam telefon bimbit suspek sememangnya laman sesawang berunsur lucah. Difahamkan antara laman sesawang yang dilayari termasuklah berkaitan dengan gangguan seksual, Undang-Undang Gangguan Seksual di Malaysia, gurau lucah berisiko disumbat penjara dan rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual dan Hukuman Seksual. Difahamkan Abid tidak dapat menghadirkan diri kerana sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Terdahulu Abid atau nama sebenarnya Abid Irawan bin Ibrahim Lu 37 dipanggil pihak polis pada Ogos 2021 yang lalu bagi membantu siasatan berhubung kes dakwaan sebuah video lucah yang dikatakan mirip dengan rupanya tersebar di internet. Walau bagaimanapun Abid mengaku tidak bersalah dan mengatakan itu merupakan satu fitnah melampau yang cuba memburukkan namanya. Abid kini berdepan dengan 11 pertuduhan, antaranya mengaibkan kehormatan seorang wanita berusia 40-an dengan menghantar perkataan dan gambar lucah ke nombor telefon mangsa melalui aplikasi WhatsApp antara Mac dan Jun 2021. Kes ini akan disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Kesiasaan dan sekiranya Abid didapati bersalah, pendakwa bebas itu bakal berdepan hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Tujuan utamanya saya nampak untuk menjatuhkan kredibiliti saya dan untuk supaya saya nampak supaya dihina, supaya direndahkan, supaya saya menghentikan kerja-kerja membantu dan saya percaya dia bukan daripada satu kumpulan yang merancang dan bukan 1-2 hari lah untuk mengenai saya. Ustaz, 11 penuduhan tu Ustaz baru tahu kan macam mana Ustaz? Saya baru tahu tapi dia daripada seorang penuduh. Seorang penuduh, 11 penuduhan. Hanya satu individu tapi satu individu saja. Seorang individu. Pelawak kumpulan Boce iaitu Aceh telah dimasukkan ke hospital sejak Selasa lalu kerana mengalami benjolan yang menyebabkan rasa sakit di bahagian belakang badan. Menurut Fad yang juga rakan sekumpulannya berkata, Aceh atau nama sebenarnya Muhammad Nasir Hamzah kini dimasukkan ke sebuah hospital di Batu Pahat dan sedang menunggu keputusan pemeriksaan. Fad juga berkongsi bahawa Aceh ada merujuk tentang slip disk yang pernah dialaminya sebelum ini. Dia kemudian memaksa Aceh untuk membuat pemeriksaan kerana bimbang akan mengalami perkara yang sama. Dalam pada itu, Fad yang ditemui wartawan di sidang media konsert Muzika Lawak Nusantara berkata pelawak berusia 36 tahun tersebut masih belum menerima rawatan lanjut. Terdahulu, Aceh berkongsi hantaran di Instagram yang memaparkan dia sedang menerima rawatan di hospital. Sekarang macam mana? Jelas tak jelas? Kalau nak buat konten, nak buat TikTok, buat drama, nak buat iklan, kena ada mic ni dulu. Nak buat affiliate pun senang, video berniaga pun senang. Amgras. Sini. Tiada angin, tiada ribut, tiba-tiba muncul dakwaan dari warganet tentang gaya tangan Ella ketika di konsert jilid akhir Ella Puteri Kota 2.0 yang dikatakan menyerupai simbol Illuminati. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, kelihatan potongan klip persembahan Ella ketika mengadakan konsertnya baru-baru ini. Klip tersebut memaparkan Ella dengan busana berwarna putih sedang menyanyikan sebuah lagu di atas pentas. Kemudian, pemilik nama sebenar Nozila Aminuddin dilihat mengangkat kedua-dua belah tangannya. Di sebelah klip tersebut disertakan juga klip persembahan konsert penyanyi antarabangsa Rihanna yang juga membuat gaya tangan yang sama. Bagaimanapun menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet menyelar dakwaan individu yang memuat naik video tersebut kerana dengan sengaja menimbulkan isu yang tidak sepatutnya dan boleh mendatangkan fitnah. Warganet menyatakan bahawa dakwaan tersebut merepek dan gaya yang dilakukan oleh Ratu Rock itu hanyalah kebetulan dengan tiada niat yang tertentu.
Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua follower Nenggok TV yang setia menantikan video-video dari kami setiap hari. Kami amat menghargai sokongan anda semua. Kepada yang masih belum subscribe, sila subscribe dan follow channel ini untuk mendapatkan lebih banyak lagi info terkini dan sensasi. Sokongan anda semua penting untuk kami terus-menerus menghasilkan video-video menarik.